Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Dalam video kali ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai satu tajuk, yaitu sumbangan Alfred Binet dalam ujian kecerdasan. Tapi sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Azamuddin bin Namli, BP 191100270. Dan saya akan memperkenalkan nama ahli kumpulan saya, yaitu yang pertama ialah Emily Anakbu, BP 191100358. Yang kedua ialah Hazratul Aida binti Abdullah, BP 191100094. Yang ketiga ialah Nadira Munira binti Suharjin, BP 191101118. Yang terakhir ialah Rachel Anthony, BP 191100318. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan pembentangan dari ahli kumpulan saya yang pertama, yaitu Saudari Nadira, yang membentangkan mengenai pengenalan dan biografi Alfred. Alfred Binet telah dilahirkan pada 8 hari bulan 7, 1857 di Nice, French, dan telah meninggal pada 18 hari bulan 10, 1911. Ayahnya merupakan seorang ahli fisik dan ibunya pula merupakan seorang artis. Beliau meneruskan ijazah dalam bidang undang-undang, dan setelah tamat, beliau meneruskan jejak keluarganya dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kerjanya pula, beliau mula bekerja sebagai seorang dokter di sebuah hospital yang terletak di Paris, di bawah bimbingan Jean Martin. Seterusnya, Binet telah dipindahkan ke bahagian makmal eksperimen psikologi dan telah dilantik sebagai timbalan pengarah dan juga sebagai seorang penyelidik. Pada tahun 1894, beliau telah dilantik sebagai pengarah makmal dan beliau memegang jabatan tersebut hinggalah pada tahun 1911. Hasil kerjanya yang paling populer ialah intelligence test. Binet telah diarahkan oleh kerajaan Perancis untuk mengkaji satu ujian yang membolehkan mereka mengenal pasti pelajar yang mempunyai masalah dalam pembelajaran ataupun yang memerlukan bantuan khas dari pihak sekolah. Pada tahun 1890 pula, Binet telah mula bekerja sama dengan seorang yang telah mendapat ijazah dalam kedokteran, yaitu Theodore Simon. Mereka bekerja sama dalam mengembangkan skala kecerdasan yang pertama. Theodore Simon merupakan seorang ahli psikologi dari University Stanford yang telah mengkaji semula intelligence scale tersebut yang telah dibina oleh Theodore dan Binet. Seterusnya, saya mempersilakan Saudari Rachel untuk membentangkan mengenai Binet-Simon Intelligence. Binet-Simon Intelligence Scale merupakan ujian kecerdasan pertama di dunia. Ia dihasilkan oleh seorang ahli psikologi Prancis, yaitu Alfred Binet. Pada awal tahun 1910-an, kerajaan Prancis meminta Binet untuk menghasilkan satu ujian bagi mengukur tahap kecerdasan kanak-kanak. Binet telah bekerja sama dengan Theodore Simon dalam penghasilan ujian berkenaan. Skala Binet-Simon ini kemudiannya berjaya disiapkan pada tahun 1905. Ianya menggunakan kajian-kajian Binet pada 15 tahun sebelumnya. Binet terlebih dahulu menggunakan komponen ujian berkenaan ke atas dua orang anak perempuannya, yaitu Madeline dan juga Alice. Dalam skala ini, Binet dan juga Simon memilih 30 tugasan pendek yang berkaitan dengan kehidupan seharian seperti yang berikut. Yang pertama, mengikut cahaya yang sepadan dengan mata. Yang kedua, berjabat tangan. Yang ketiga, menamakan bahagian badan. Yang keempat, mengira duit shilling. Yang kelima, menamakan objek pada gambar. Yang keenam, mengimbas semula digit yang dipaparkan. Yang ketujuh, memberi maksud perkataan. Dan yang ke-8, mengisi perkataan dalam ayat. Soalan-soalan berkenaan akan disusun mengikut tahap kesukaran secara meningkat untuk melihat kecerdasan atau kepintaran seseorang. Setiap tahap dibentuk berdasarkan kepada tahap perkembangan kanak-kanak dalam lingkungan umur 3 sehingga 10 tahun.
Penerbitan akhir bagi skala Binet-Simon ini adalah pada tahun 1911. Ianya turut digunakan bagi remaja berusia 12 hingga 15 tahun dan juga orang dewasa. Seterusnya isi yang dibentangkan ialah Binet Stanford oleh saudari Hazra. Assalamualaikum, nama saya Hazratul Aida binti Abdullah. Okay, pada hari ini saya akan menceritakan mengenai ujian Stanford-Binet. Ujian Stanford-Binet ialah ujian kesinambungan daripada ujian Simon-Binet, dan ujian ini merangkumi 5 faktor kemampuan kognitif seseorang yang bermula dari umurnya 22 hingga 85 tahun. Kemampuan 5 kognitif itu dirangkumi oleh pengetahuan umum, penaklukan cecair, memori kerja, penaklukan kuantitatif, dan yang terakhir pemprosesan visual spatial. Dan setiap ujian ini akan diukur melalui verbal dan juga non-verbal. So, ujian ini akan dimulai dengan soalan yang mudah, kemudian disusuli oleh soalan yang susah. So, yang pertama yaitu pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini ujian melibatkan pengetahuan seseorang mengenai persekitarannya ataupun pengetahuan umum. Yang kedua, penaklukan cecair. Penaklukan cecair ialah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah pada masa yang spontan tanpa memerlukan pengetahuan yang sebelumnya. Yang ketiga, memori kerja. Memori kerja ini adalah melibatkan proses menangkap, menyusun, dan mengubah maklumat dalam memori jangka masa yang pendek. Contohnya, jika seseorang itu diberikan satu gambar, kemudian dia disuruh untuk menyusun semula gambar seperti gambar tadi. So, kita akan uji sejauh mana short term memory seseorang. Yang keempat, penaklukan kuantitatif. Penaklukan kuantitatif ialah melibatkan ujian yang penyelesaian matematik, contohnya tambah, tolak, bahagi ataupun darab. Dan yang terakhir, pemprosesan visual spatial, iaitu melibatkan keupayaan seseorang memahami objek yang melibatkan 3 dimensi. Contoh ujian selalunya ialah proses pembacaan peta ataupun keupayaan seseorang untuk bermain catur. Sekian dan terima kasih. Ini ialah kesimpulan yang dibentangkan oleh saudari Ebni. Secara keseluruhannya, skala Binet-Simon yang diperkenalkan oleh tokoh psikologi Alfred Binet merupakan ujian kecerdasan pertama yang dihasilkan di dunia. Skala kecerdasan ini telah memberi sumbangan, yaitu sebagai kaedah untuk membuat perbandingan kecerdasan, terutamanya bagi mengenal pasti pelajar yang memerlukan bantuan akademik tambahan, dan masih digunakan sehingga hari ini. Binet menganggap bahawa kecerdasan individu adalah lebih daripada sekadar fungsi bebas, dan tahap kecerdasan individu dapat dibuktikan melalui tanggapan individu di semua peringkat umur terhadap keadaan persekitaran. Namun, skala kecerdasan Binet ini tidak hanya digunakan dalam pengenalpastian ataupun pengklasifikasian terhadap kanak-kanak yang tidak normal, tetapi ia juga digunakan pakai dalam pengembangan serangkaian intervensi ataupun ortopedik mental yang akan digunakan untuk meningkatkan kecerdasan kanak-kanak bagi menyokong penerimaan mereka dalam masyarakat. Jadi, dalam kajiannya, Binet menegaskan bahawa kecerdasan seseorang individu boleh berubah dari masa ke semasa kerana ia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor motivasi ataupun pemboleh ubah yang lain. Walau bagaimanapun, pada tahun 1900, skala kecerdasan Binet-Simon telah muncul sebagai kaedah yang paling matang dalam psikologi dunia. Oke, semua sekian saja video kami pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, and subscribe di bawah. Kalau Anda tidak mau terlepas konten pada masa akan datang, jangan lupa untuk turn on notification. Sekian saya, sekian terima kasih. Bye-bye.